Bertemu kita sekali lagi dalam podcast #Notapis bersama saya Natasha Mustafa. Sebenarnya kan dengan akses kepada internet, semua benda sekarang mudah diakses. Nak rancang holiday pun senang. Nak pergi mana? Europe ke, Afrika ke, semua boleh. Betul tak? Betul. Tapi kan sekarang orang bukan hanya plan untuk pergi holiday tau. Orang pergi plan untuk umrah juga. Antara mereka yang melakukan demikian adalah rakan-rakan kerja saya. Jadi untuk mengongsi pengalaman mereka hari ini di studio Berita Harian adalah Muhaimin dan Iswandi. Apa khabar? Alhamdulillah Khabar baik. Terima kasih. Ni dapat diorang baru balik umrah baru-baru ini. Kalau anda mengikuti kami di platform media sosial di Berita Harian, sudah tentu pernah ada nampak perkembangan ataupun perjalanan Muhaimin dengan Iswandi ketika mereka menunaikan ibadah umrah. Jadi kalau belum tengok tu, sila lungsuri platform-platform media sosial di Instagram, Facebook, Telegram dan juga TikTok. Okey. Jadi kita nak mulakan kita mulakan dengan Muhaimin. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Boleh. Khalas. Kita belum habis, tiba-tiba awak dah halas. Sorry. Wah, belum lagi khalas. Belum halas. Okey, jadi Muhaimin boleh kongsilah sebenarnya kenapa projek ini dimulakan? Secara tiba-tiba ke kena pergi umrah? Saya mendapat maklumat daripada kita punya supervisor pada bulan Julai, penghujung bulan Julai, mengenai idea inilah. Konteksnya adalah kerana adanya peningkatan tahun ke tahun jemaah yang lakukan umrah secara sendiri. Daripada perkongsian GSA yang kami telah hubungi, mereka juga dapat lihat daripada pemerhatian mereka juga dapati ada juga peningkatan tahun ke tahun. Ada di antara GSA yang mengatakan 10% lah dia peningkatan tahun ke tahun. Jadi kita nak tahu jugalah, pertama, adakah ia mudah untuk lakukan umrah DIY, dan kedua, adakah ia lebih murah berbanding pakej-pakej yang ada di luar sana lah. Jadi itu adalah antara sebab kami dihantar untuk selidik dan juga untuk lakukan umrah DIY. Okay, jadi kalau bila Iswandi dipilih untuk pergi untuk umrah ni dan bertugas ni, perasaan tu macam mana? Perasaan mula-mula excited, teruja. Pada mulanya saya rasa teruja sebab saya tak pernah lakukan umrah. Tetapi lepas tu saya rasa gemetar pula sebab first time kan, saya tak tahu apa nak expect, cara nak buat tawaf, cara buat sa'i, doa apa nak kena baca. Jadi itu semua secara kita berdua kena buat research lah, apa yang perlu dilakukan. Menarik Selalunya kalau kita buat assignment ni macam kita pergi assignment, lepas tu balik tulis artikel, betul tak? Tulis artikel, lepas tu publish. Tapi kena tulis juga artikel. Itulah kan. Memang kena tulis artikel jugalah. Tetap kena ibadah plus kerja tapi so double ibadah lah tu. Masya Allah. Double ibadah. Kerja sambil ibadah, so double ibadah. Jadi mungkin anda berdua boleh kongsi lah sebenarnya proses perancangan dia macam mana? Pasal tadi Iswandi ada kongsi harus pergi untuk kursus and all kan, because tak pernah belajar ataupun tak pernah tahu kan apa sangat prosesnya kan. Mungkin anda berdua boleh kongsi apa yang anda lakukan lah untuk memulakan perjalanan DIY umrah ni. Bagi kami, benda pertama yang kami lakukan adalah visa. Saya rasa itu adalah perkara yang paling penting untuk melakukan umrah DIY, kerana tanpa visa tak boleh masuk lah Saudi Arabia. Tapi sejak kebelakangan ini lebih prosesnya lebih mudah untuk sesetengah pasport lah, khususnya untuk Singapura dan juga untuk misalnya Malaysia dan beberapa negara lain. Kerana pertama, adanya pilihan e-visa, iaitu pilihan untuk
membuat permohonan visa secara online. Kedua ialah untuk membuat visa semasa ketibaan. Jadi when you arrive, apabila anda mendarat di lapangan terbang Jeddah, anda boleh memohon visa di kaunter yang ada kaunter khas lah dekat Dewan Ketibaan. So korang buat yang mana satu? Untuk kita ambil e-visa, visa online, kerana ianya memberi a sense of security lah, keselamatan. Jadi kalau misalnya permohonan tidak diluluskan pada peringkat online, kita dapat tahu dan kita dapat membuat pengubahsuaian lah untuk permohonan tersebut. Andai kata kita ambil visa on arrival atau visa semasa ketibaan, barangkali kalau tidak dapat atau visanya tidak diluluskan, you might be stuck there. So kami tidak mahu ambil taruhan tu. We don't want to gamble on that. So we decided to go with kita e-visa. Malah dia punya tempoh kelulusan, saya rasa dia bergantung sebenarnya. Paling cepat 24 jam, tapi ada kalanya boleh ambil lebih jugalah. On the website lah. That's on the website. Yeah. It may take a bit of time. Ia mungkin mengambil sedikit masa untuk get to familiarize atau membiasakan dengan antara muka laman tersebut. Tapi kenapa dia dalam bahasa Arab ke? Bukan bahasa Arab, dia dalam bahasa English, bahasa Inggeris. Saya rasa ada juga bahasa-bahasa yang anda boleh pilih. Cuma dia punya antara mukanya mungkin agak mengelirukan apabila pertama kali melihat dia punya susunan lah. Tapi selepas dah biasakan diri, agak mudah lah untuk it's quite straightforward actually to apply. Okay, so itu bahagian visa. Mungkin Izwandi boleh kongsi tentang kursus yang ada berdua menjalani. Okay, jadi kita menghadiri satu kursus yang dijalankan oleh salah satu daripada GSA tempatan. Jadi macam mana you all got to know about that? Okay. Kebetulan ibu saya pun akan melakukan umrah pada hujung tahun. Dan dia DIY juga ke? Tak, dia akan mengikut GSA tersebut lah. Okay. Jadi mereka bermurah hati untuk ajak kita menghadiri kursus itu. Dan di kursus itu kita mempelajari tentang cara-cara melakukan ibadah umrah, seperti komponen tawaf, sa'i, dan apa yang kita harus elak daripada buat, like things that we shouldn't do dalam berihram tu semua. Ya, betul. Jadi pakai ihram, cara pakai betul, the things that we're not allowed to do bila dalam keadaan ihram. Jadi bagi saya yang tak pernah, saya pernah melakukan kajian lah online, research. Tapi bila mempelajari kursus, menghadiri kursus itu, baru tahu ada lebih daripada yang apa yang saya tengok online. Ya. Berlain lah. Dia lagi lengkap lah. Pada pendapat saya, kalau bagi mereka yang belum pernah melakukan ibadah umrah dan ingin membuat umrah DIY, pergi hadirkan diri dalam sesebuah kursus. Jadi you all boleh dapat dia punya pencerahan, dia punya ilmu straight from the source lah. Dapat refresher lah basically kan, untuk mereka yang dah pernah pergi. And for those yang dah pernah pergi, is a refresher for them as well. Saya rasa banyak juga JSA atau ustaz-ustaz di luar sana yang kendalikan kursus kepada masyarakat awam. Jadi it's everywhere, I think. So sebenarnya ada banyaklah sumber yang sedia ada untuk mereka yang ingin, mungkin even kalau diorang tak pergi umrah, kalau nak belajar pun boleh kan? Boleh. Okay. Jadi ni pre-planning, pra-rancangan untuk pergi ke umrah kan.
macam mana pula bila anda berdua di sana? Pasal saya ikuti series ni dengan teliti Ada yang cakap sampai pergi stesen MRT. Tak tahu stesen MRT Singapura boleh sampai Saudi pula lepas tu ada tertinggal, ada yang tak sempat nak tak dia nak naik gunung tapi bila sampai di situ tak boleh mendaki gunung itu. Jadi banyak perkara yang terjadi kan. Mungkin anda berdua boleh kongsilah. Bila dah rancang-rancang ni kan, bila dah sampai di situ macam mana pula? Apa before we touch on, sebelum kita pergi ke aspek semasa kita berada di sana, saya masih ingin lanjutkan lebih sikit untuk untuk rancangan bab rancangan tu. Kami mengambil penerbangan Saudi Airlines, dan kami membuat tempahan itu agak lewat lah. Jadi berapa lewat tu? Mungkin 2 minggu saya 2 rasa. minggu sebelum 2 minggu sebelum tarikh keberangkatan. Jadi bagi mereka yang ingin maximize atau optimumkan penjimatan, saya sarankan untuk buat tempahan lebih awal lah. Mungkin 3 bulan 4 bulan lebih awal. Ada, kalau nak naik penerbangan langsung direct, ada 2 daripada Singapore, Saudi Airlines dengan Scoot. Lain-lain pula nak ada stopover lah. Misalnya kalau ambil Qatar Airlines kena tunggu dekat Doha. Kalau Turkish Airlines dekat Istanbul. Mungkin ia adalah salah jimat sedikit, kerana ia memerlukan anda untuk bertukar penerbangan, bertukar pesawat. Tapi again, it depends on cita rasa dan flexibility yang anda inginkan lah. Jadi itu adalah salah satu manfaat lah umrah DIY. Kalau tak nak ambil penerbangan direct pasal mahal sangat, boleh tukar penerbangan yang ada stopover. That's also one of the consideration lah, salah satu pertimbangan yang kami ambil lah. Jadi you guys ambil Saudi Airlines terus lah? Yes, kami ambil penerbangan langsung ke Jeddah, memakan masa lebih kurang 8 jam setengah. 8 jam setengah. But saya rasa the advantage of Saudi Airlines is that apabila anda melalui kawasan mikat, sekiranya anda terbang dari Singapura dan niatnya adalah untuk lakukan umrah direct, iaitu pergi ke Mekah, pihak Saudi Airlines akan memaklumkan sekiranya anda telah melewati atau akan melewati kawasan mikat. Jadi untuk mereka yang tak tahu apa tu mikat adalah kawasan khas untuk jatuhkan niat umrah atau haji, dan di situlah detik permulaan berihram. Jadi untuk Saudi Airlines, mereka akan announce lah, akan umumkan kita akan melewati kawasan itu. Jadi itu adalah, saya rasa, salah satu manfaat untuk sekiranya anda terbang direct dari melalui Saudi Airlines lah. Saya kurang pasti jika sekiranya penerbangan lain atau airlines lain ada lakukan tu, tapi setahu saya Saudi Airlines buat macam tu lah. Berkenaan dengan kita sampai kat sana, bila sampai tu apa jadi? Okay, saya kasih, I hand over the floor to Izwani dulu. Okay, bila kita tiba di Jeddah, lapangan terbang Jeddah, kita bermalam untuk satu malam di hotel Jeddah, Hotel Warwick Jeddah. Jadi itu, kenapa kita ambil itu hotel? Hotel tu actually dekat dengan stesen kereta api yang kita akan stesen MRT Oh bukan, tu untuk lain ya. Jadi one of the reason is sebab berdekatan dengan stesen kereta api berkelajuan tinggi. High speed train lah. Correct, atau HSR, correct. Jadi jadi kita tak payah membuat perjalanan jauh sangat untuk melakukan perjalanan ke kota Madinah hari seterusnya. Tetapi pada malam itu berlaku satu blackout lah. Blackout tapi tak, nothing major lah. Saya ketawa. Nothing major lah. Cuma terkejut tak bila tiba-tiba blackout tu? Saya dah penat. Saya kalau blackout baguslah, tidur je.
Dia dah KO dah. Cuma Teruk tu. Kalau dah macam itu tidur je. Okay, so time tu Muhammad tengah tidur. Iswandi pula dalam bilik air baru nak mandi. aduh. Jadi ada lampu padam. Terus saya buka pintu, nampak pintu luar hallway ada lampu. Tapi 5 saat kemudian total blackout. Jadi dengar suara-suara orang kat luar cakap what's happening, you know. Jadi saya pun turun lah, pergi ke lobby, tanya receptionist like apa yang sedang berjadi ni. Dia kata ada electrical circuit or something like that. So satu bangunan lah ke? Pada mulanya saya rasa according to mereka floor saya saja yang terjejas, tapi ultimately seluruh hotel yang terjejas. Alamak. Tapi blackout tu berlangsung untuk 1 atau 2 jam sajalah, tak lama. Itu pun pada waktu malam, jadi tak menjejaskan apa-apalah. So mandi ke tak mandi tak lepas tu? Tak mandi. Dia tak mandi lah guys. Okay, tidur lagi penting. Okay. Harus rehat saya harap Saya tidur bangun, tapi semua dah okey lah. okey. Kira drama tu Muhammad tak nampak Saya rasa saya nampak, tapi saya tak perasan pasal saya dah gelap. Memang lampu dah semua dah mati. Pasal memang nak tidur. Jadi tidur je lah. Okay. So okay, bila anda berdua pilih hotel ni kan, macam mana anda berdua dapat research ataupun pilihlah hotel ni, tahu yang hotel ni macam sesuai ke tak ke, selain daripada pertimbangan yang kita ambil. Pertimbangannya lah, selain daripada kejauhan dari itu. Saya rasa untuk hotel, pertama ialah kos, kedua ialah jarak, dan ketiga ialah kemudahan lah. Untuk kami, kami walaupun kalau hotel tu ni khusus kepada Madinah dengan Mekah lah, kalau misalnya hotel tu jauh sedikit, kami okey. Cuma yang penting ia value for money, and also it provides the amenities atau ia memberikan atau menyediakan kemudahan yang diperlukan lah, seperti sarapan pagi, dan kalau lebih baik shuttle, bagi perkhidmatan shuttle bagi hotel-hotel yang agak jauh lah. Jadi jarak dia daripada stesen kereta api tu berapa jauh? Okay, so saya akan pergi dari kota ke kota lah. Untuk bab penginapan ni, untuk Jeddah, daripada hotel ke stesen kereta api berkelajuan tinggi atau HSR adalah sekitar 5 hingga 10 minit berjalan kaki. Oh, dekat. Tapi suhu atau the weather there, it's very hot. Panas. Apabila kita check out atau daripada hotel di Jeddah pada 9 pagi 9.30 gitu. 9.30, suhu sudah mencecah 36. Jadi kita pun berbincang, naik kereta sudah, tak payah jalan. Pasal hajat ni memang kita nak jalan. Pasal kita nak cuba time atau catatkan berapa lama lah daripada hotel ke stesen. Tapi pasal panas sangat, naik kereta lah. So perjalanan kereta agak memakan masa lebih kurang 5 minit lah, atau less than that lah. And then di Mekah pula, kami sudah tentu kalau kat Mekah, hotel-hotel berdekatan dengan Masjidil Haram mahal, memang mahal. Jadi kita ambil hotel yang agak jauh sedikit daripada Masjidil Haram, tapi manfaatnya ialah ada shuttle bus, perkhidmatan bas. Ni mungkin saya akan beri Izwandi untuk jelaskan lah lebih lanjut. Kat Madinah pula, kami bernasib baik kerana kami dapat hotel yang baru, dan hotel tersebut jarak lebih kurang 5 minit berjalan kaki dengan Masjid Nabawi. And boleh katakan juga kami bernasib baik kerana apabila kami sampai atau kami lakukan umrah DIY, ia adalah tempoh lenggang, so kira off peak season. So
we had the opportunity to do late checkouts, and then we also mereka juga memberikan kami bilik yang agak baik lah. So itu ya, bilik tu bukanlah antara timbangan. Cuma antara one of the considerations that I've mentioned earlier lah, dia punya convenience, dia punya shuttle services, and also dia punya cost lah. Pasal saya rasa ultimately as travellers who are doing umrah DIY, the pertimbangan paling utama adalah dari segi kos. Kita tidak mahu berbelanja terlalu banyak, tapi kita juga tak mahu korbankan keselesaan lah. So actually when you guys pergi untuk ni, ada bajet ke? You guys macam, kami diberitahu ada bajet oleh kita supervisors kami. berapa bajet tu? Saya rasa kami tak mau cakap lah dia punya bajet lah but it's a decent budget lah. Okay, tapi do you where's the budget? It's around that. Okay. It's around that. Okay. It's around that budget that was given. So yeah. Okay. And then Izwandi nak terangkan tentang mungkin ada cabaran lain yang anda mengalami? Cabaran lain. Okey. Cabaran kelakar yang terjadi. Cabaran pertama yang saya menghadapi adalah ketika kita nak berangkat dari Jeddah ke Madinah melalui kereta api HSR. Itu baik ya. Itu baik. Itu saya rasa baik gila. Itu baik gila. Jadi kisahnya pada tahap pra-rancangan tu, kami berdua dah berbincang lah nak beli tiket kereta api HSR. Tapi pada waktu yang sama, pada tarikh yang sama, tempat duduk pun yang sama, bersebelahan je. Okay. Tetapi saya buat tempahan untuk perjalanan untuk tarikh yang salah. Jadi satu hari sebelum yang hari yang kami hendak berangkat. Jadi hari tu kita belum sampai Jeddah lagi, tapi tiket tu jadi macam mana kita book sama-sama? Kita kita dah plan the tarikh and what not, tapi dia punya tempahan tu kita buat masing-masing berasingkan. Yeah. Jadi ini is part of the umrah DIY punya pertimbangan lah, sebab you are accountable for your own planning kan. Jadi kalau tak double check tu akan terjadilah peristiwa macam ini. Jadi tapi double check I think Izwandi I think got the better end of the stick lah. Pasal dia naik business class. Oh wow. Saya naik yang biasa je. Tapi korang nak tahu tak, bila kita orang dengar pasal hari-hari Izwandi dengan Muhaimin, diorang ditugas untuk berikan ataupun hantar kembalilah video-video yang mereka ada, dan pasukan kami di sini akan membantu mereka sunting video-video itu dan muat naik di media sosial kan. So bila kita dapat tahu tentang kejadian ini, satu office lah ketawa. Satu social team ketawa. Ini konten baik memang konten baik. Kita macam apa benda lah boleh terlepas. Macam mana boleh terlepas? You should have seen siapa Ervina, kita punya supervisor. Dia punya macam Izwandi terlepas dia punya train lah. Tapi saya rasa it's a good opportunity. So ialah satu peluang baik kerana saya dapat alami dia punya ekonomi punya seats. So business class ni macam mana? Business class Izwandi pula. So terangkan sikit. Jadi saya dapat alami kedua-dua ekonomi dengan business class. Jadi untuk business class, pada pendapat saya, dia keselesaannya lagi selesa lah nak kata. Okey lah, harga tiket 120 sebab of course lah selesa. Ada certain segment dalam kereta api tu, gerabak kereta api tu, ada seat yang just a solo seat. Jadi you can, kalau tak ada orang, you can just opt for that. And dia punya kereta api punya kaki tangan akan like
tolonglah angkatkan bagasi. Terus kalau ada truck ada kad, saya biasalah angkat steering, dia makan akan sendiri tawarkan kan. makanan, minuman. Biasa. Okay, so bila pasal terpaksa beli tiket baru tu, Terpaksa. tiket biasa dah tak ada lah. Ya, betul. Oh, ingat sengaja. Oh, saya nak rasa sengaja tu dia Tak nak tahulah rasa dia, business class. maybe niat dia sengaja beli 16. Pasal kita kita kena Itu niat dah salah dah. kita depart 17, tapi mana tahu niat dia tak apa, beli 16 lah, try the luck. So issue dia is pasal masa lah, as in like dia Tarikh punya time dia. difference lah. tarikh. Salah booking lah. Tarik. Aduh, jadi bagi mereka nak buat booking, kalau nak buat sama-sama, mungkin saranan ni boleh buat booking dia bersebelahan ataupun bersama-sama Jadi tak lain. Dan double check. Double check. Kalau tidak boleh mengalami business class. Betul. Tapi saya juga ingin anjurkan bahawa kalau nak buat tempahan, buat tempahan awal untuk HSR, kerana untuk musim-musim sibuk tiket-tiket HSR cepat jual. Habis dijual cepat. Dia punya off peak dengan peak period bila? Okay, so bergantung kepada, actually it depends on dia punya the regions. Selalunya daripada apa yang saya dapat tahu daripada perbualan saya dengan GSA, untuk Asia lah secara amnya, dia punya musim sibuk adalah November, Disember dan sekitar awal Januari. Pasal tu lah dia punya tempoh budak-budak cuti kan. So usually the Asians will go to atau akan melakukan umrah pada bulan November, Disember atau awal Januari semasa cuti sekolah lah. Tapi untuk Eropah punya side atau untuk Amerika punya side, ia adalah pada bulan Mei, Jun, Julai. That's their summer summer break atau cuti musim panas. Yes. So off peak usually is okay, and one of the thing is that tempoh haji lah. Tempoh haji ialah masa Zulkaedah, Zulhijjah dan juga bulan Ramadan. Itu juga adalah ramai peak season. Jadi kalau nak rancang buat umrah DIY untuk soak in the atmosphere time musim sibuk, silakan. Tapi untuk saya untuk Izwandi, saya rasa kami lebih suka off peak pasal kami tak perlu bersesak. Dan kalau nak beli tiket last minute, ada tiket last minute. Business class pun ada. Business class pun ada. Ekonomi tu macam kalau awal sikit mungkin ada juga. Tapi ada. tu dah terdesak kan? Ya, terdesak. Terdesak. Okay. Jadi tu antara cabaran yang terbesar bagi Izwandi. Ada lagi ke? Actually ada lagi, tapi saya akan kongsi selepas ini. Oh, okay. Untuk Muhammad ada tak? Saya rasa Alhamdulillah. Nak katakan cabaran ialah kena banyak bersabar je lah. Pasal saya orangnya tak suka orang ramai. Tak suka in a very big crowd. So nak jalankan ibadah dekat Masjidil Haram, terpaksalah reda kan, pasal ni ada satu manasik yang atau komponen yang mesti dilakukan. So tak nak kenalah bersesak-sesak. Tapi Alhamdulillah, in terms of dari segi cabaran-cabaran lain, saya rasa taklah begitu ketara seperti Izwandi. Pasal Izwandi, nanti mungkin Izwandi akan terangkan jugalah. Beliau jatuh sakit kat sana untuk beberapa hari. So yeah. Period yang you guys pergi is tarikh berapa lagi? 16 Ogos hingga 23. Yes, 23 Ogos. But technically it's sampai 22 lah. Because 23rd is kita punya penerbangan pulang. 7 hari lah kan? 7 hari. Yes, 7 hari.
Okay. So selalunya bila kalau pergi dengan ejen tu selalunya ada macam mutawif and all kan, yang bimbing anda berdua ataupun kumpulan tu lah. Tapi sekarang because it's DIY umrah kan, ada tak macam cabaran ataupun isu lah bila tak ada mutawif tu? Rasanya macam lebih susah ke? Rasa macam tak sure nak buat apa ke? Okay, saya rasa bagi kita lah, sebab kita dah menjalani kursus tu, kita dapat tahu the basics of what to expect. Tapi kalau nak tanya soalan atau nak clarify certain doubts yang kita ada pada masa itu juga, saya rasa itulah yang mungkin cabaran yang kita akan dapat, sebab kita tak tahu nak hubung siapa kan, tak ada orang ya. Contohnya ada isu tak macam when you rasa macam alamak, apa nak buat ke? Okay, saya tidak tahu bagi Muhammad, tapi bagi saya pada waktu yang saya nak pergi ke Raudah, saya tidak tahu jalannya. Jadi saya harus tanya kaki tangan masjid atau tentera-tentera yang berada di kawasan itu, dan mereka pun tak boleh berbahasa Inggeris dengan lancar. Jadi saya harus tunjuk gambar atau peta, dan orang kata over there, walk straight. Jadi saya harus think of new ways to macam berkomunikasi dengan orang. Tak tahu apa ni lah, tapi tapi bagi saya itulah ada salah satu detik yang saya rasa kalau ada mutawif it's more helpful lah. Tapi selain itu semuanya alhamdulillah lancar lah. Saya mengikuti JSA, package JSA lebih 10 tahun dulu lah. Saya rasa umur saya dah jadi 5. Dia punya manfaatnya ialah segala aturan dirancang oleh pihak JSA. Jadi kita hadirkan diri je, tak payah fikir banyak, dan kita ikut je. Makanan, sarapan, makan tengah hari, makan malam, semua ditanggung. Pengangkutan juga daripada point A to point B ditanggung. Begitu juga dia punya atur cara. So misalnya nak pergi ke Jabal Nur ke atau points of interest, sudah dirancang oleh pihak JSA. Jadi berbanding dengan umrah DIY di mana kita harus lakukan penyelidikan untuk tapak-tapak yang harus kita kunjungi, bagaimana untuk ke sana, dia punya tempoh berapa lama daripada point A to point B. Jadi itu semua adalah pertimbangan yang kita harus ambil lah sebagai jemaah umrah DIY. Dan juga untuk berkenaan dengan mutawif lah atau bimbingan lah, aspek bimbingan, dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh JSA, bukan saja jemaah ada mutawif atau ada juru bimbing, adanya juga refresher courses atau kat sana atau dekat hotel. Kadang setahu saya ada JSA yang mengadakan refresher courses sebelum melaksanakan umrah tu sendiri. Di sana bila dah dekat Madinah ataupun depending lah on apa rancangannya dekat Madinah atau kat Mekah. But before you embark atau sebelum anda lakukan ibadah atau manasik umrah tu sendiri, ada just a short refresher yang ustaz atau mutawif adakan lah. Jadi ini adalah satu value add atau tambah nilai lah yang jemaah boleh jangkakan apabila. Jadi kalau macam mana diorang nak cari JSA ataupun mungkin mutawif di sana? Jadi kalau bagi jemaah umrah DIY yang ingin menggunakan khidmat mutawif, anda boleh sertai this Telegram group lah, umrah DIY, di mana kontak atau nombor-nombor mutawif tempatan ataupun nombor mutawif yang ada di Madinah dan Mekah akan ditawarkan lah
anda boleh just approach them, and then pasal harga semua, itu akan pihak mutawif akan beritahulah berapa dia punya pecahan semua. Itu kena PM tepi lah. Itu kena PM tepi. Itu kena PM tepi. Okey. Jadi itu untuk mutawif lah. Jadi kita tahu sebenarnya anda berdua ke sana bukan hanya untuk menunaikan ibadah umrah, tapi juga untuk buat liputan kan. Jadi susah tak untuk anda berdua lah menangani masa atau mengimbangilah masa untuk tulis artikel, tulis laporan, lepas tu buat ibadah. Mungkin boleh kongsilah pengalaman itu. Okey. Jadi salah satu requirement yang kita harus lakukan adalah untuk membuat blog seharian, daily blogs. Dan oleh kerana the time zone difference di Singapura dengan di Saudi Arabia, berapa jam 6 jam 5 jam. Ya, jadi itu agak berbeza lah in terms of nak submit kita punya artikel atau blog entry. Jadi kita harus selalu tengok masa untuk memastikan kita tak melepasi tempoh itu, dan supaya rakan-rakan kerja kami di Singapura boleh membantu untuk masukkan apa yang kita tulis ke dalam sistem kami lah. Jadi ia ada satu team effort. Ya. Dan I think dari selain itu kita pun harus merakam video untuk dimuatkan naik kepada sosial media kami. Jadi kita harus be in the zone atau be in the mood bila kita berada di luar, bila berada di tempat-tempat ziarah untuk beri keterangan atau background information kepada penonton kita. Jadi kita harus tahu sendiri apa yang sedang berlaku atau berjadi di tempat itu. Ya. Yuswandi dia dalam the zone sangat dalam satu video tu. Dia macam baru bangun tidur in the zone. Okay. Untuk pengetahuan pendengar, salah satu supervisor kita ada kongsi, okay, bila dah kat situ, bila nak buat vlog tu, bagi vlog-vlog yang paling real, paling raw, paling real dan paling raw. Jadi macam boleh bangun tidur, lepas tu terus ambil kamera, lepas tu dia betul-betul buat macam tu lah. Saya lain sikit lah. Saya kalau bangun tak boleh function. Kena ada kopi so kena relax dulu, makan sarapan, mengopi, okay, baru. Jadi tak untuk YB pula macam mana? Ada macam rasa isu susah tak nak menunaikan ibadah sampai bekerja pada masa yang sama? Saya rasa I think the kemuncak umrah DIY yang kami lakukan adalah semasa pelaksanaan umrah itu sendiri di Masjidil Haram. Pada itu juga kami sedang coordinate dengan kita punya rakan kerja, rakan pejabat kat Singapura. Kita akan bersiaran langsung. Jadi saya pada waktu itu alhamdulillah tak ramai orang untuk semasa kami sedang tawaf. Jadi kami sempat lakukan tawaf umrah. Lepas itu baru kami bersiaran langsung lah daripada di sana. Di Instagram kan? Di Instagram. Saya rasa itu ada satu komponen yang agak baru untuk kami, untuk berita harian secara amnya, kerana kami tak pernah lakukan. Belum pernah dilakukan. Dan kami mendapat beberapa soalan daripada Instagram berkenaan dengan manasik, aturan dan sebagainya lah. Jadi for those who log on and watch our live, thank you. Saya harap kami dapat memberikan anda sedikit sebanyak pengetahuan tentang umrah DIY, dan anda juga dapat lihat pemandangan Kaabah lah. Ada ramai request. Sebenarnya saya pun request tunjuk perkarangan Masjidil Haram. Okay, so sebenarnya kan, okay, ramai orang bila diorang fikirkan macam DIY umrah ni lah, okay, diorang selalu pertimbangkan utama, macam Muhaimin cakap kan, adalah cost kan. Jadi mungkin anda berdua boleh give like a short
breakdown of dia punya harga ataupun perbelanjaan lah untuk DIY umrah ni. Rasa-rasanya macam worth it ke untuk buat DIY umrah, ataupun lebih baik untuk mengikuti just agensi-agensi JSA lah? I will cover the first aspect of dia punya a bit of pecahan, and then mungkin Izzuandi boleh terangkan adakah dia punya perbandingan lah dengan GSA. Bagi untuk manfaat pendengar, kalau anda ingin lihat pecahan secara menyeluruh, anda boleh dapatkan naskah akhbar berita harian bertarikh 3 September. 3 September 3 September. Okay. Ada kami ada sediakan grafik pecahan harga. Penerbangan saya akan pecahkan dari segi pengangkutan, penginapan dan juga pentadbiran lah. Pentadbiran termasuk visa dan sebagainya. Untuk penerbangan ulang-alik, kami membelanjakan lebih kurang 1,600 Singapore dollars. Itu pun kerana kami lakukan tempahan pada saat-saat akhir lah, 2 minggu sebelum keberangkatan, tarikh keberangkatan. Untuk dia punya high speed train atau pengangkutan darat seperti dia punya hop on hop off buses and all that. Jadi itu je pengangkutan, aspek pengangkutan saja dah makan lebih kurang 2,000 lah. Wow. Lebih kurang 2,000. Untuk penginapan pula, untuk Warwick di Jeddah adalah harganya untuk satu malam adalah 110 gitu Untuk 2 orang? Untuk satu orang. Okay. So untuk di Jeddah ialah 110, lingkungan gitu. Di Madinah, kami selepas Jeddah kami ke Madinah dulu lah. Jadi untuk Madinah untuk 2 malam. Untuk 2 malam ialah 530 lebih kurang. Dan untuk Mekah 3 malam adalah 490 lebih kurang. Jadi if you were to total penginapan, harganya lebih kurang 1,100 lebih kurang gitulah. Untuk lain-lain pula, visa, aspek pentadbiran, visa dia punya harganya 150 Singapore dollars. It's actually in USD, but if converted it's about 150 to 160 lah, 150 160. Dan total 3,000 lebih. Dalam lebih kurang 3,536. Wow. Okey, tapi ini adalah kerana booking-booking ataupun tempahan dilakukan pada masa yang agak lewat lah. Jadi kalau lebih awal lagi mungkin tiket penerbangan tu lagi murah lah. Maybe you are looking at a saving of at least $300 to $400. So per person, untuk seorang jika tempahan semua dibuat awal, atau mungkin anda gunakan tawaran ke apa atau diskaun ke apa, mungkin 3,000 atau kurang. 3,000 atau kurang. Kirakan masih murah lah berbanding kepada mungkin pakej-pakej yang sedia ada. Betul. Saya rasa Izzuandi ada buat kajian sikit pasal tu. Jadi kita just want to bukan verify just to reaffirm yang kita membuat liputan ni selama 7 hari kan? 7 hari 6 malam. Jadi sekitar 1 minggu lah. Jadi package yang tersedia oleh GSA di luar sana usually last for about 2 minggu atau 10 days lah, minimum 10 days, antara 10 hari dan 14 hari. Jadi that's the first difference, tempoh masa. Dan perbezaan kedua adalah saya dapat melalui kajian saya, harga package GSA tu lebih mahal. Dia range dia antara 4,000 hingga 5,000 gitu. Jadi dari segi pertimbangan mungkin boleh how do I say this?
mungkin saya boleh bantu Izzuandi sikit. Untuk pakej GSA, secara umumnya, dia punya, it's not per person, but it's actually Dia selalu 2 orang. 2 orang, Correct. 2 orang Yes. atau 4 orang berkumpulan. Jadi ikut macam bilik kan? Betul. Okay. Tapi with that being said, walaupun harganya untuk bilik 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, tapi bayarannya adalah untuk 1 orang. Satu orang kan? Jadi daripada pengamatan Izzuandi, untuk pakej-pakej biasanya adalah 10 hari hingga 2 minggu, dan harganya adalah 4,000 ke atas. Ada juga yang 3,000, dalam lingkungan 3,000, tetapi perbezaannya adalah dari segi tempat penginapan atau daripada segi pengangkutannya lah. Mungkin ini ada antara perbezaan kos antara package dan juga umrah DIY lah. Again, ni ia telah terpulang pada selera masing-masing. Sekiranya ni saya lebih ni baik saya mungkin lebih mahal. saya buat rumuskan sikit boleh saya boleh. rumus sikit. Jadi kami berpendapat untuk mereka yang inginkan kepastian dan juga ease of mind so as to speak, package adalah salah satu atau mungkin pilihan yang terbaik untuk jemaah tersebut lah. Untuk jemaah yang telah lanjut usia dan mempunyai masalah kesihatan, kami juga anjurkan untuk naik melalui package lah. Bukan kami saja, tapi daripada perbualan dengan pihak JSA, pihak JSA juga menyatakan lebih baik untuk ada ikut package, kerana dengan khidmat package adanya perwakilan. Ada wakil. Jadi mereka kalau ada apa-apa yang terjadi, Correct. ada sokongan lah yang kalau ada apa-apa terjadi, mereka tak perlu kancong lah, tak perlu terkepung ada wakil di sana untuk membantu. Ni berbanding dengan jemaah DIY di mana sekiranya ada berlaku sesuatu kecemasan ke atau nak kena pergi ke hospital ke, anda harus lakukannya sendiri. Jadi Tetapi kami rasa faedah membuat DIY umrah secara DIY adalah flexibility. Anda tidak terikat dengan jadual GSA yang mungkin anda mahu pergi ke satu tempat ziarah saja for that day. Dan bolehlah ada that flexibility untuk just pergi ke satu tempat. Tapi kalau mengikut jadual GSA, terpaksalah ikut rombongannya. Ya. Okay. Jadi mungkin soalan cepu mas saya yang terakhir, kalau diberikan peluang untuk melakukan DIY umrah sekali lagi, yes or no? Pada saya, yes. Okay, untuk Muhammad? saya rasa saya akan lakukan DIY lagi. Tapi Okay. untuk tempoh lebih lama. Untuk apa? Untuk tempoh lebih lama. Okay. Mungkin kalau ni siri dia beranak kita tak tahu Okay. Season 2. Season 2. Ya. Okay, itu kita kena tanya supervisor kalau ada season 2 Bos, supervisor? boleh bos, hantar bos jangan lama sikit lah, 7 hari macam pendek sangat lah. Jadi kita dapat dengarkan pelbagai pelajaran dan juga pengalaman yang agak unik. Ada kelakar, ada tak tahu nak ketawa, tak tahu kelakar ke tak. Dia kelakar seram lah. Kelakar seram, betul. kelakar seram. Dan sebenarnya jarang-jarang kita dapat menunaikan ibadah dan juga bertugas pada masa yang sama. Jadi saya berharap Muhammad dengan Izzuandi dapat pengalaman yang menarik dan juga yang baik lah. Jadi bagi mereka yang sedang berfikir untuk menunaikan umrah secara DIY, saya berharap maklumat yang dikongsi hari ini anda dapat memanfaatkannya dalam rancangan anda nanti. Penyelidikan itu paling penting untuk melakukan umrah DIY sebelum anda membuat keputusan untuk melakukannya.
Jika anda terlepas laporan kami tentang DIY umrah ni, anda boleh lungsuri www.beritaharian.com.sg. Tapi kalau nak tengok video-video lucu ataupun kisah-kisah yang kita kongsikan tadi, bolehlah tengok laman media sosial Berita Harian di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Telegram. Terima kasih banyak-banyak kepada Muhaimin dan Izwandi kerana bersama saya di studio hari ini, dan jumpa lagi dalam podcast. Terima kasih. Halas. Sekarang pada halas. Baru, tanya betul.